Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my beloved student out there. Awak masih lagi bersama saya, Mr. Ahmad, tutor matematik tambahan awak tingkatan 4. Okey, so kelas, video kita pada kali ini, kita masih lagi di dalam chapter 9, pembezaan. Dan video kali ini, by the end of this video, korang akan belajar dua benda. Okey, video kali ini dia sangat-sangat penting sebab dia adalah kita panggil akar ataupun core ataupun kita panggil ilmu yang sangat-sangat penting dalam pembezaan. Kalau tak ada kat depan ni, korang tak tahu apa tu pembezaan sebenarnya. So dia adalah a very basic understanding, very kita panggil normal knowledge asas ataupun ilmu asas berkenaan dengan pembezaan. Okey, pembezaan ni kelas dia ada dua cara nak bezakan sesuatu persamaan. Yang pertama kita panggil pembezaan dengan prinsip pertama, dan yang kedua adalah kita panggil terbitan pertama fungsi polinomial. Okey, saya akan terangkan satu persatu kedua-dua cara ini, dan awak kena tahu dua-dua cara ini boleh diguna pakai dan akan dapat jawapan yang sama, tetapi caranya berbeza sedikit. Okey, so tanpa membuang masa, kita pergi kepada yang pertama dulu. Pembezaan dengan prinsip pertama. Inilah yang orang tak suka sangat sebab dia boleh dikatakan cara pembezaan teknik lama-lama, teknik orang-orang dulu sebelum dia cipta pembezaan, dia guna teknik ni dulu. Ini memang ortodok terus. Yang ini adalah yang macam modern sikit. Bila mathematician dia dah nampak, dia tengok benda ni macam susah lah. How about we migrate to another method, which is this one. This is more simplified dan lebih senang. Bila korang saya ajar lepas ni, kat depan ni, korang akan nampak korang akan start menyampah dengan teknik ni, sebab teknik ni susah. Tapi sebab dia dalam silibus korang, saya akan share. Okey, tanpa membuang masa, let's go. Saya akan explain pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, jom. Dia ada formula yang korang kena tahu. Formula untuk pembezaan awak kena tahu. Kalau kita ada persamaan itu adalah y, dalam sebutan x dia akan jadi dy over dx. Kalau awak ada h dalam ungkapan k, dia akan jadi dh over dk. Dan seterusnya. Takkan saya nak ulang semua huruf. Okey, jadi so sekarang ini kita ada formula ini di mana dy sama dengan dx, dy per dx sama dengan had. Ini kita panggil delta, kawan-kawan. Delta x is approaching zero. Dia menghampiri kepada kosong. Dan dia akan bahagikan delta y bahagikan dengan delta x. Okey. So, teknik-teknik dia, macam mana kita nak jawab soalan ini? Okey. Katakanlah awak dapat satu equation ataupun persamaan y sama dengan 2 tolak x kuasa 2. Okey, kelas. Sekarang ni awak dah nampak kita ada dua unknown, dua pun boleh ubah. Kita ada y, kita ada x. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan jadi dy over dx. Okey, so kelas, let's go. Macam mana kita nak bezakan dia? Ini cara dia. Setiap kali awak ada pembezaan, saya guna kali biru, jalan kerja. Okey, setiap pemboleh ubah yang awak nampak ini, dia akan keluarkan satu delta. Saya bagi awak satu contoh. Kalau ada y, awak perlu tambahkan dengan delta y. So, y tambah delta y sama dengan, yang ini adalah 2, tak perlu ubah apa-apa sebab dia bukan pemboleh ubah, dia adalah pemalah, tolak dengan x kuasa 2. X kuasa 2 ini adalah sebenarnya pemboleh ubah untuk x. Maksudnya x saya perlulah saya tambahkan dengan delta x kuasa 2. Ini cara dia. So saya ulang balik, kawan-kawan. So kalau awak ada pemboleh ubah y, masuk tambahkan delta y. Kalau ada x, tambahkan delta x. Jadikan dia kurungan supaya awak tahu dua-dua pemboleh ubah ini ada perubahan kecil y dan perubahan kecil x. Kalau korang tertanya-tanya dekat Mr. Ahmad, apa tu delta, apa tu delta x, apa tu delta y. Okey, saya boleh pergi dengan lebih lanjut, tapi awak lebih better awak baca. So saya hanya terangkan teknik-teknik macam mana kita nak bezakan persamaan itu. Okey, tapi summary-nya adalah delta y dengan delta x ini adalah perubahan kecil di dalam awak punya graf. Okey. So, tak apa, kita teruskan. Bila awak dapat persamaan macam ni, apa yang awak perlu buat adalah yang ini
X tambah delta X, awak perlu puasakan dengan 2. So, ini tak ada apa-apa perubahan. Maka, saya akan dapat Y tambah delta Y sama dengan 2 tolak. Ini tak nak kembangkan kan. Pergi sekolah darjah 1 balik. So, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Yang ini kita dah kembangkan dah. Okey, so sekarang ni apa yang awak perlu buat adalah awak simplify kesemuanya sekali. So, yang ini apa yang kita perlu buat adalah, kalau saya akan bukakan kurungan supaya kita akan nampak dengan lebih jelas. Y tambah delta Y sama dengan 2 tolak X kuasa 2 tolak 2X delta X tolak delta X kuasa 2. Okey. So, kelas, dekat sini apa yang kita perlu buat adalah, sekarang ni kita perlu nak gunakan, kita perlu gunakan persamaan ini di mana kita akan hilangkan delta X. Delta X kita is approaching 0. So macam mana kita nak buat benda ni? So saya akan jelaskan ke awak dekat sini adalah, ini sebenarnya akan jadi persamaan pertama awak. So bila kita dah masukkan, kita dah substitute delta Y dengan delta X, yang ini kita jadikan dia persamaan yang pertama. Persamaan yang bukan pertama, kedua. Kedua. So maksudnya awak akan tertanya-tanya, ada persamaan yang pertama ke? Kenapa dah jadi kedua? Persamaan yang pertama sebenarnya yang awal-awal lagi. Maksudnya yang ini, Y sama dengan 2 tolak X kuasa 2. Yang di sini adalah sebenarnya dikedali sebagai persamaan yang pertama. So kelas, apa kita nak buat dengan persamaan pertama dengan persamaan kedua? Apa yang awak perlu buat adalah awak perlu masukkan persamaan pertama awak dalam persamaan kedua. Jadi macam tu. So, tahu tak macam mana nak buat? Saya tunjukkan ke awak. Jangan kelang kabut. So sekarang ni sebab kita ada Y sama dengan 2 tolak X kuasa 2, apa-apa yang ada dekat sini ada Y. Mana Y? Ni bukan. So kita kena masuk di dalam ni. Maksudnya awak perlu masukkan Y ini dengan 2 tolak X kuasa 2. So bila saya masukkan, saya akan dapat 2 tolak X kuasa 2 tambah delta Y sama dengan 2 tolak X kuasa 2 tolak 2X delta X tolak delta X kuasa 2. Macam tu kawan-kawan. So sekarang ni apa yang kita perlu buat? Macam saya cakap sebelum ni, belum saya tak cakap lagi. So sekarang kita ada 2 tolak X kuasa 2 tambah delta Y dan seterusnya, persamaan yang panjang saya tak nak sebut. Kita perlu lihat mana yang kita boleh hilangkan. Contohnya 2 dengan negatif X kuasa 2 ada di sebelah sini, kita boleh cancel out antara satu sama lain. Daripada sini awak boleh lihat kita akan tinggal delta Y sahaja, negatif 2X delta X tolak delta X kuasa 2. Macam tu. So now apa yang awak perlu buat adalah, kita nak jadikan delta X daripada formula kita yang awal-awal, had delta X is approaching 0, delta Y bahagi dengan delta X. Apa yang awak perlu buat adalah jadikan dia delta Y over delta X. Supaya apa? Apabila jadi delta Y over delta X ini, kita boleh convert atau kita boleh tukarkan dia kepada dy per dx. Macam mana ni Mr. Ahmad? Mesti dah buat? Senang je. Kalau awak nak dapatkan delta Y over delta X, apa yang awak perlu buat adalah persamaan awak ini perlu dibahagikan dengan delta X. Saya tunjuk di depan. Di sini saya akan bahagikan delta Y bahagi dengan delta X sama dengan negatif 2X delta X boleh potong, akan dapat 2X saja. Negatif delta X kuasa 2 akan jadi delta X apabila yang ini dibahagikan dengan delta X. So awak dah nampak dah sekarang?
kita dah hampir kepada penghujung. So, macam mana nak jadikan dia dy over dx? Kita tak nak jadikan dia delta y over delta x. Kita perlu jadikan dia dy over dx. So, apa yang awak perlu buat adalah awak jadikan dy over dx ini apabila awak tukar saja delta y over delta x kepada dy over dx, syarat dia adalah apa-apa yang ada delta x is approaching 0, dia akan hilang. So, saya akan tunjuk di depan. Dia akan jadi had delta x is approaching 0. Tulis persamaan awak balik, negatif 2x tolak delta x. Dan apabila delta x is approaching 0, maksudnya yang ini akan hilang. Dia akan jadi kosong. So, maksudnya apa? Jawapan awak yang terakhir adalah awak akan dapat dy over dx sama dengan negatif 2x. So, ini jawapan yang terakhir awak. Panjang ke tak panjang? Kalau awak lihat daripada atas, kita ada berapa banyak step? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk jawapan. Sangat-sangat panjang. So, itu sebab pembezaan dengan prinsip pertama ini sangat-sangat tidak diminati ramai. Tapi korang jangan tak tahu, jangan tak ambil tahu, sebab dia akan masuk exam. Okey, so sekarang Mr. Ahmad, mana yang jalan yang lebih mudah? Ini saya nak tunjuk ni, di sebelah kanan awak. Benda mudah je korang nak kan, bapak malas je. So, sekarang ni kita ada soalan yang sama juga. Soalan yang sama juga. Pembezaan dengan prinsip pertama ini, saya mengambil ini jawapan tadi, saya nak bezakan dekat awak. Soalan yang sama, teknik berlainan, jawapan yang sama. Okey, so yang ini selalu diguna pakai sampai sekarang. Awak masuk universiti pun awak akan pakai teknik ini juga. Okey, so sekarang macam mana kita nak bezakan dia? First, konsep dia sangat-sangat senang. Apabila awak diberi persamaan y sama dengan axn, kuasa awak n perlu didarabkan dengan apa-apa pemalar yang berada di depan. Contohnya, kalau pemalar itu adalah A, perlu didarabkan dengan N. So, X, N tolak 1. Persamaan awak ini, kuasanya perlu ditolakkan dengan 1. Maksudnya, dia kurang 1. So, baru awak tukarkan kepada dy over dx. Nak tengok, ini 8 step betul tadi? Sekarang kita tengok, ini berapa banyak step kita kena buat. Nak jadikan dia dy over dx, tulis dy over dx. Apabila awak tukar dy over dx, 2. Apa-apa constant ada pun boleh ubah. Tak ada pun boleh ubah, betul? Apa-apa nombor pemalar, apabila awak bezakan dia, dia akan jadi kosong. Maka biarkan dia, saya tulis kosong supaya awak lebih faham. Lepas tu, kuasa dibawakan di depan. Kalau tak ada apa-apa, maksudnya dia ada 1. 2 darab 1 sama dengan negatif 2x. Kuasanya perlu ditolakkan dengan 1, so dia dah akan jadi 1. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey, so kita boleh lihat di sini dy over dx sama dengan negatif 2x. So, ini adalah jawapan terakhir awak. Berapa banyak jalan kerja? 1, 2, 3. Oh, ini soalan 1 dan 2 sahaja. Maksudnya 2 jalan kerja out of 8. Ini 8 baris jalan kerja. Ini hanya 2. Itu sebab yang sebelah kiri awak ini lebih mudah untuk dia fahami. Okey, so jawapannya sama tak kawan-kawan? Sama, betul? Okey, teknik yang berbeza, pembezaan dengan prinsip pertama, the old school style, terbitan pertama fungsi polinomial, ini the modern style. So, ini lebih mudah. Jawapannya sama? Masih sama. Dua-dua teknik boleh digunakan. Awak boleh pilih je masa exam. Tapi kalau korang pilih ni, kawan awak buat exam 2.5 jam, awak buat 5 jam. Okay, so you have to be smart. Okay, so kelas, sampai di situ saja saya punya pengajaran berkenaan dengan teknik-teknik pembezaan. Awak dah belajar dah 2 cara. Paling mudah adalah di sebelah kanan awak, yang susah di sebelah kiri awak. So, if you like my teaching, please
klik like. And if let's say awak ada soalan lagi berkenaan dengan apa yang saya ajar di depan, atau saya perlu improve ataupun saya perlu perbaiki cara saya mengajar awak, please put a comment. Kita akan balas, insya-Allah kita akan balas. Kita ada admin yang jaga kita punya komen. Dan kalau katakan kawan-kawan korang tengah terpinga-pinga mencari ilmu, so recommend diorang subscribe kita punya e-tuition channel. So our next video nanti saya harap lagi ramai viewer, lagi banyak ilmu-ilmu yang saya boleh sebarkan kat korang semua. Okay, so I'll see you guys on the next video. Bye bye.